Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan perbincangan. Okey, walaupun tak ada pelajar yang join ni sekarang ni, cikgu tetap rakam lah. Okey, mungkin kamu belajar secara offline lah. Okey. Okey, untuk soalan latihan hari ni yang tadi tu ada lebih kurang 20 soalan Jadi ini adalah soalan dia lah. Kalau kamu buka link tu, ini link quiz tu. Okey, kita akan tengok. Saya akan bincang satu demi satu satu per satu. Okey, bila kita tekan tu, dia memang keluar bunyi monyet lah. Okey. Okey, kalau tengok soalan pertama, hitungkan kecerunan garis lurus itu. Hitungkan kecerunan garis lurus itu. Sebelum terlupa, kita di sini adalah latihan bab 10 Hari ini latihan bab 10. Kiranya penutup lah untuk segala bab 10. Nanti lepas cuti kita masuk bab barulah. Okey. Ini soalan pertama. Okey, hitungkan kecerunan garis lurus itu. Okey, ini garis lurus dia. Okey, kita ada dua, tengok ni. Kita mahu cari berapa kecerunan dia, berapa nilai dia. Okey, jadi kita tengok, dia bagi dua titik. Dia bagi dua titik, titik P dengan titik Q. Ada taik lalak tu maksudnya dua titik lah. Ini monyet pula kan, tema monyet ni hari ni. Okey, jadi titik P di sini. Jadi koordinat dia ada Q, titik Q di sini. Ini koordinat dia. Okey, koordinat tu maksudnya ada X, ada Y. Jadi kalau kamu tengok soalan macam tu, ada dua titik, maknanya ada dua kurungan macam tu. Ada dua kurungan. Okey, pertama tadi P 43, satu lagi Q 10,5. Bila ada dua titik, kamu terus labelkan dia lah X1, X2, Y1, Y2. Jadi kalau cikgu labelkan macam ni lah. Saya warna hitam satu, ni hijau satu Okey, warna hijau tu titik pertama. Jadi saya ambil X1. 4 tu adalah X1. 3 tu adalah Y1. Macam bising pula monyet ni, kita tukar tema lah. Okey, tukar tema sikit. Okey, lepas tu yang hitam tu adalah ini X2, ini Y2. Nombor-nombor dia ni saya labelkan. Okey, lepas tu kita tengok macam mana. Kalau kita ada macam ni, maksudnya kita akan guna rumus yang ada X1, Y1, X2, Y2 lah, iaitu rumus yang kamu tengok buku teks kamu akan jumpa rumus kecerunan. Ini maksudnya kecerunan dalam buku teks dia guna simbol M, kecerunan. Jadi kalau kamu tengok rumus kecerunan, saya recap balik rumus kecerunan. Kamu tengok kesimpulan dia ada 3 rumus bagi kecerunan. Kesimpulan dia ada di muka surat ni, muka surat 204. Okey, 204. Okey, muka surat 204 ni ada 3 rumus kecerunan. Mana satu mau guna ni? Kecerunan 1, 2, 3. Kita guna rumus yang kedua. Sebab apa? Sebab soalan dia macam tadi kan, sebiji ada garisan, ada koordinat pertama, ada koordinat kedua. Tadi titik kita P di sini, Q di sini. Maka kita guna rumus ni lah. Okey. Jadi kita balik pada soalan kita tadi. Di manakah soalan kita tadi? Yang mana dia punya ni. Jadi di sini kalau cikgu buat tu, jadi kita guna rumus yang tengah-tengah tadi, yang kedua tu Jadi Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kita masukkan saja nilai dia lah. Okey, masukkan nilai dia. Mana Y2 kita tadi? Y2 kita 5. Jadi kita masukkan je. Tak payah pening-pening. Jadi Y2 sama dengan 5. Okey, tolak dengan Y1 tadi berapa? Ni kan 3.
Jadi tolak 3 per dengan X2 kita adalah 10 tolak dengan X1 adalah 4. Jadi 10 tolak 4. Macam tu. Jadi kita kira dengan jari je ni. Tak payah guna kalkulator pun. 5 tolak 3 jadi 2. 10 tolak 4 jadi 6. Jadi 2 per 6. Masa ni lah kamu baru pemudahkan dia dengan sifir berapa ni? Sifir 2 kan? 2 bagi 2, 1. Hilang pula. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2 dapat 3. Jadi jawapan akhirnya 1 per 3. Kalau kamu tak pandai guna mansuh ni, tekan kalkulator je lah. Kamu tekan kalkulator, 2 per 6 tu berapa? Kan, tadi dapat 2 per 6 kan? Jadi 2 per 6, 2 tulis 2 per 6. Kalkulator kamu dia akan tolong mansuhkan. Jawapannya 1 per 3. Jadi jawapannya akhirnya 1 per 3. Kalau kamu tak pandai mansuhkan lah. Okay, kalkulator ada. Okay, ini soalan pertama. Jadi 1 per 3 jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Betul. Okay, saya yang betul ni. Sebab saya yang jawab ni lah. Dan beberapa orang lagi lah yang jawab. Yang tak jawab tu, tak tahulah dia buat apa. Okay, saya tak tahulah dia buat apa. Okay, yang kedua, suatu garis lurus adalah melalui titik ini dan ini. Ada garis lurus, lepas tu dia kata ada titik ini dan ini. Apakah kecerunan? Maksudnya dia suruh kira kecerunan. Okay, garis lurus tersebut. Ini jawapan dia lah. Jadi soalannya hitung kecerunan. Jadi kamu ingatlah, ada garis lurus, ada titik, ada 2 titik. Jadi macam tadi lah ni. Ada garis lurus yang melalui titik ini dan ini. Maksudnya ada 2 titik. Jadi sama macam soalan nombor 1 tadi. Tengok. Tapi ini dalam bentuk gambar lah. Dalam gambar senang kita nampak. Dalam ayat macam tadi, dalam ayat dia tak ada gambar. Jadi kamu bayangkan dia macam ni lah. Ada garis lurus yang melalui titik pertama dan titik kedua. Jadi kaedah dia sama. Kaedah dia sama. Jadi kita masih guna benda yang sama. Jadi kita labelkanlah sendiri. Okay, kita labelkan. Jadi di sini P, contohnya kalau tadi tu P kan. Ini soalan pertama yang tadi kan. Okay, ini soalan pertama. Sekarang kita soalan kedua. Kita guna rumus yang sama je sebenarnya. Okay, kalau M sama dengan rumus kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi saya terus masukkanlah. Maknanya kamu buatlah di sini dia. Kalau kamu pening, kamu label dululah. Negatif 3, negatif 7 dalam soalan dia tu. Yang sini ni negatif 3, negatif 7 tu. Ni. Labelkan dia. Ini adalah X1. Ini adalah Y1. Lepas tu titik kedua lagi. Okay, titik kedua dia adalah 14. Padam pula semua ni. Okay, 4,14. Titik kedua. Jadi di sini saya labelkan X2 dengan Y2. X2, Y2. Okay. Jadi baru kita masukkan dalam inilah. Y2 tolak Y1. Jadi di sini saya akan buat Y2 tolak Y1 tadi. Saya tukar warna hitam lah, senang. Saya tukar ni warna hitam. Jadi Y2. Okay, Y2 tolak Y1. Ni Y2 14 tolak dengan Y1 dia negatif 7. Okay, 14 tolak dengan negatif 7. Jadi negatif 7. Buat kurungan macam tu. Kenapa ni? Tolak ni daripada rumus dia. Negatif 7 tu daripada soalan dia ada negatif. Jadi jangan buang pula negatif 7 tu. Buang negatif dia, jangan buang. Kita letak je. Okay, jadi di sini X2 tolak X1. Okay, X2 4 tolak dengan X1 negatif 3. Jadi 4 tolak dengan negatif 3 macam ni. Jadi kita kira satu-satulah. Di atas dulu kira 14. Ni tolak negatif ataupun negatif jumpa negatif jadi positif. Jadi 14 tambah 7 ataupun 14 positif 7 di atas.
Di bawah dia 4, negatif jadi positif. 4 tambah 3. Jadi di atas dia 21. Kamu kira di atas dulu. Ni kira biasa je ni, tak payah guna kalkulator pun tak apa di atas ni. Okay, 21 campur dengan di bawah dia per 7. 21 per 7, 21 bahagi 7, 3 lah kan. Kalau kamu tak ingat sifir, lambat lah kamu guna kalkulator lah, kamu tekan. Kalau kamu ingat sifir, untung. 21 bahagi 7 dapat 3. Okay, jadi jawapan akhirnya 3. Kalau guna kalkulator, type lah ni. 21 per 7 memang jawapannya 3. Okay. Ini soalan yang kedua. Okay, next. Jadi jawapan dia apa? Jawapannya adalah 3. Mana? A, B, C. Jawapannya C. Betul C. Okay, nombor 3. Soalan nombor 3. Macam mana mau buat ni? Saya kasih besarkan. Okay, nombor 3. Kecerunan garis lurus dalam rajah ialah. Maksudnya dia suruh cari juga kecerunan. Semua soalan tu suruh cari kecerunan. Dari yang pertama tadi sampailah sekarang. Okay, jadi soalan sekarang ni dia bagi graf. Ini graf lah. Ataupun gambar rajah ni. Graf. Dan dia tak bagi titik kan. Kalau soalan sebelum tu dia bagi titik sini satu, titik sini satu gitu kan. Tapi dalam soalan ni tak bagi. Dia bagi apa? Dia bagi nombor 7 ni. Pada persilangan yang bersilang ni, titik yang bersilang tu nilai dia 7 di sini. Ini kita panggil pintasan Y. Ni titik sini pintasan Y. Sebab dia adalah pada paksi Y. Kalau di sini dia bagi 12 pintasan X. Sebab dia adalah pada paksi X, nombor 12 ni. Jadi dia bagi nombor 7 di sini. Dia bagi nombor 12 di sini. Jadi bila keadaan macam ni, kita tengok balik rumus kecerunan mana yang sesuai. Kita tak ada titik, dia bagi pintasan. Kalau kita ada titik, ada koordinat macam tadi, senang kita guna yang tengah-tengah je lah. Tapi sekarang ni kita tengok. Hilang lagi. Okay. Kita tengok rumus mana yang sesuai. Kecerunan ada 3 rumus. Muka surat 204 tadi. Mana rumus-rumus yang sesuai. Yang tadi bentuk soalan macam ni ada koordinat XY, XY boleh guna ni. Tapi sekarang dia bagi pintasan. Jadi kita akan pakai yang ini. Okay. Kita akan pakai yang inilah. Yang ketiga ni. Kan ada pintasan Y. Ni ada pintasan X. Kan di sini. Jadi rumus dia ini. Jadi kena hati-hati dalam rumus dia ada negatif di depan dia ni. Jadi kamu kena letak negatif dulu. Baru kita letak nilai di atas dan di bawah. Okey, kita tengok soalan tadi. Ada tadi. Okey, jadi di sini. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Saya tulis rumus dia dulu. Rumus dia adalah M sama dengan negatif pintasan Y. Ingat M itu adalah kecerunan. Singkatan bagi perkataan kecerunan. Guna M lah. M tu lebih pendek lah. Kalau mau tulis kecerunan panjang pula. Okay. Jadi negatif pintasan Y per dengan di bawah dia pintasan X. Sebelum cikgu terlupa, yang negatif ni, yang tanda macam negatif ni, ini bukan tanda negatif, ini sekadar simbol, ini bukan tolak Yang ini bukan tolak ni, dia sekadar simbol. Macam dalam bahasa Melayu lah, dalam apa tu? Dalam bahasa Melayu kan dia ada dash macam tempat pertama, contoh. Tempat kedua. Tempat kedua dimenangi oleh Abi bin Abu. Contoh kan. Kan ada tanda yang tolak ni, dash ni kan. Ni samalah dalam matematik pun ada juga. Ini bukan masuk tolak. Simbol saja. Yang ni yang penting ni negatif depan ni. Okey. Ini bahasa Melayu lah ni sekejap ni. Ajar bahasa Melayu ni. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang kena buat. Okey, negatif. Okey, pintasan Y. Dalam gambar kita pintasan Y nilai dia tu 7. Tu 7 tu di situ. Jadi 7 letak di atas. Okey, di bawah per pintasan X kan, dia bawah ni pintasan X. Jadi nilai dia 12. Jadi kita tengok 7 dengan 12 ni boleh dipermudahkan dah. Kalau kamu tak yakin, tekanlah kalkulator kamu tu, apa yang payah sangat kan. Semua yang ada kalkulator, kamu maju sudah sekarang ni.
Macam-macam. Negatif 7 per dengan 12. Tekan sama dengan. Dia ada jawapan permudahkan ke tak? Jadi tak ada maksudnya. Kalau tak ada dipermudahkan, maksudnya inilah jawapan akhir dia. Okey. Ini jawapan akhir dia adalah inilah. Ini jawapannya adalah negatif 7 per 12. Ini jawapannya D daun. D. Okey. Next, nombor 4. Nyatakan kecerunan dan pintasan Y bagi graf tersebut. Kasih besar sikit. Kecerunan. Dalam soalan ni ada dua. Kecerunan dan pintasan Y. Dia mahu ada dua soalan dalam satu ayat ni. Mula-mula nyatakan kecerunan. Maksudnya kirakan kecerunan. Suruh kamu kira ni, hitung ni. Jadi macam biasalah hitung. Jadi hitung, kita guna tengok gambar rajah ni macam mana. Okay, tengok gambar rajah dia. Ada satu garisan lurus dan ada koordinat dia. Ni ada koordinat dia, ada koordinat dia. Kan? Jadi kita boleh guna rumus yang kedua macam tadi. Kan ada koordinat. Jadi kita akan buat macam tadilah. Jadi sekarang nombor 4. Macam mana macam tadi tu? Ingat lagi. Kita guna M. Okay, M sama dengan Y2 Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita tengok Y2 dengan Y1 kan. Saya tak label lah, kamu label lah ni. Ini X1, ini Y1. Maksudnya ini, kalau nombor 1 tu maksudnya titik pertama. Ini X1, ini Y1. Ini titik kedua. Jadi ini X2, ini Y2. Macam tu. Okey, X2, Y2. Jadi saya tak tulis, saya terus masukkanlah. Jadi kamu kena berlatih supaya kamu ingatlah cepat. Kalau kamu cepat ingat, tak payah kamu tulis X1, Y1, X2, Y2. Tak payah tulis macam tu. Terus je kita tolakkan dia. Y2 tolak Y1. Jadi kosong. Okey, kosong tolak dengan 8. Ni Y2 kan, ini Y1 kan belakang dia ni. Jadi kosong tolak dengan 8. Jadi saya tulis itu. Okey, sama dengan kosong tolak 8. Itu di atas. Okey, yang di bawah dia X2 tolak X1. Okey, tengok X2 tolak X1. Mana yang titik kedua tadi yang kita kata tadi? Ini titik kedua. X2 tadi mana? Inilah. Negatif 5 adalah X2. Tolak dengan X1 adalah kosong. Jadi negatif 5 tolak dengan kosong. Setelah negatif 5 tolak dengan kosong. Okey. Kosong tolak 8. Negatif 8. Jangan tulis 8 pula. Dia ada negatif tu. Sebab nombor kecil tolak nombor besar mesti ada tanda negatif. Sebab dia tak boleh tolak kalau ikut dulu kamu belajar. Kan? Jadi kosong tolak 8, negatif 8. Okey, per negatif 5 tolak kosong, kosong tak ada apa-apa. Tinggal negatif 5 sajalah. Okey. Okey, negatif jumpa negatif. Negatif bahagi negatif. Jadi boleh mansuhkan jadi positif. Jadi tinggallah nombor 8 dengan 5 ni boleh dikecilkan ke? Cek kalkulator kamu sendiri macam tadi saya sebut. Dia memang tak dapat dikecilkan, tak dapat dipermudahkan, maka jawapan akhirnya 8/5. Okey, jadi ini adalah nilai kecerunan. Nilai M kecerunan. Okey, soalan ini itu maksudnya nyatakan kecerunan. Kita sudah ada jawapan dia. Kecerunan dia adalah 8/5. Yang kedua soalan dia kata dan pintasan Y. Okey, pintasan Y. Nyatakan pintasan Y. Tengok gambar dia. Mana paksi Y? Ini paksi Y. Garisan ni paksi Y. Pintasan Y adalah garisan yang memotong pada titik itu. Jadi di sini. Di sini namanya pintasan Y. Dia bagi titik dia sudah bagi 0,8. 0,8. Jadi kalau saya lukis balik. Okey, ini paksi Y. Dia bagi titik sini tu dia bagi 0,8 kan? 0,8. Jadi maksudnya titik di sini ni ataupun nilai pada paksi Y itu adalah 8. Okey. Tadi kamu tulis X1 kosong,
Y1 8. X1 kosong. Maksudnya semua titik pada garisan ini X1-nya dia punya X dia adalah sentiasa kosong. Jadi 8 itu adalah nilai pada pintasan itulah. 8. Jadi jawapannya adalah pintasan Y dia 8. Jadi jawapannya satu tadi kecurunan 8/5 dan koma 8. Jawapannya adalah A. Okey. Jadi itulah maksudnya yang ni kalau dia tulis 08 maksudnya nilai itu 8 lah. Kalau dia tulis 010 maka nilai dia 10. Senang cerita macam itulah. Macam itulah kalau kamu mau ingat. Apa-apa nombor tu yang bukan kosong itulah dia punya jawapan di pintasan itu. Okey. Lepas tu okey saya tambah sikit yang tadi. Tapi soalan tak tanyalah. Yang tadi dia tulis negatif 5, 0. Maksudnya di sini ni, titik di sini ni adalah negatif 5, 0. Sama juga. Jadi nilai di sini kalau dia tanya pintasan X, maka jawapannya adalah negatif 5. Pintasan X bernilai negatif 5. Senang cerita, ambil je nombor ni, letak saja di sini. Negatif 5. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 5. Soalan ni senang dia, nombor 5. MN mempunyai kecerunan yang paling besar. MN, tengok. MN. Kecerunan tu macam kecuraman lah. Curam. Kecuraman bukit ke apa. Jadi kita anggap dia macam bukit lah ni. Semua garisan ni kita anggap bukit ataupun gunung. Jadi MN paling curam. Paling cerun. Betul? Betul. MN paling cerun. Tengok gambar tu kita tahu sudah bukit mana yang paling cerun. Jadi MN lah. Jawapannya benar. Okay. Next. Okay, kecerunan MN adalah positif. Okay, positif. MN adalah positif. Ingat. Kalau kecerunan positif, kecerunan ada banyak. Kecerunan sifar, kecerunan positif, kecerunan negatif. Kalau garisan dia condong ke kanan, kecerunan positif. Jadi jawapannya benar lah. Jadi kalau kamu tengok semua bukit ni, semua garisan-garisan ni semuanya condong ke kanan kan. Sebenarnya semua ni kecurunannya positif. Okey, semua ni kecerunan dia positif. Termasuklah MN ni kecerunan positif. Jadi jawapannya adalah benar. Kalau kecerunan negatif tu macam mana? Kecerunan negatif tu garisan dia macam ni. Garisan kalau kecerunan negatif, saya buat nota sikit sini. Kalau kecerunan positif, maksudnya kalau M positif, M tu maksudnya kecerunan lah. Saya tak tulislah perkataan kecerunan tu, saya tulis M positif. M positif maksudnya kecerunan positif. Garisan dia mesti condong macam tu ke kanan. Kalau kecerunan negatif, dia akan condong ke kiri macam ni. Tapi soalan tadi semuanya ke kanan kan. Tak kisahlah cerun macam mana pun, dia condong ke kanan. Jadi yang tadi semua kecerunan tu semua positif lah. Okay. Kalau kecerunan sifar, ini nota lah. Okay. Kecerunan sifar maksudnya kosong, tidak ada cerun langsung. Ini semua orang boleh fikir. Mestilah bukit yang macam ni ataupun tanah pamah lah. Tanah pamah. Okay, rata saja, tak ada cerun. Relax saja. Okay. Ada satu lagi kecerunan, iaitu kecerunan tidak tertakrif. Ini saya ulang kaji saja. Kalau kamu tak study ni dalam buku teks yang saya bagi tahu hari tu, kamu tak tahu apa-apa ni saya bincang ni. Okey. M tidak tertakrif maksudnya kecerunan tidak tertakrif, maknanya terlalu cerun. Mestilah garis lurus menegak macam ni. Maknanya bukit itu terlalu cerun, macam gaung ke, susah nak naik. Terlalu cerun. Okey, ini tak tertakrif, ini sifar, ini kecerunan negatif, ini kecerunan positif. Okey. Okey, jadi yang tadi kecerunan MN adalah positif. Dia condong ke kanan, jadi benarlah. Okey, next nombor 7. Kecerunan OJ adalah negatif. OJ adalah negatif. Salah lah. Sebab OJ kan dia condong ke kanan, jadi palsu. Nombor 8. Susun garis mengikut kecerunan yang semakin bertambah. Maksudnya daripada yang kurang cerun ke yang paling cerun. Maknanya
kurang bahaya kepada paling bahaya lah. Begitulah. Jadi kurang bahaya mestilah OJ kan. OJ adalah paling syok lah, kita jalan pun seronok. OJ. Jadi ini paling yang selamat, paling selesa. Lepas tu yang tinggi sikit, contohnya KL. Jadi OJ, KL, IH dan last sekali MN. OJ, KL, mana? OJ, KL, IH, MN. Jawapannya adalah daun. Okay. Next. Okay, line internet tak ada. Jadi kalau line internet tak ada, saya pause kejap. Okay. Saya teruskan je setakat yang saya sempat lah. Okay, kamu tengok di muka teks kamu ada gambar yang macam ni. Bab 10. Carilah muka surat berapa ada gambar macam ni. Kita senang ingat lah. Kalau kecurunan negatif, mata yang macam ni. Tanda tolak ni kecurunan negatif. Ini kecurunan infinity. Yang saya kata tadi tu kecurunan tak tertakrif. Tidak tertakrif tu hidung. Kita ingat hidung. Kecurunan sifar, mulut dia. Ini tanda kosong ni maksudnya mulut dia. Okay. Ni positif maksudnya kecurunan dia condong ke kanan. Yang tadi negatif condong ke kiri. Jadi kalau kamu ingat muka ni lebih mudah ingat lah. Macam mana kecurunan tu, bila kecurunan negatif, bila kecurunan positif, bila kecurunan infinity, bila kecurunan sifar ataupun kosong. Infinity simbol dia macam ni tak tertakrif ataupun tidak tertakrif, simbol dia nombor 8 terbalik. Jadi lubang hidung lah. Senang ingat. Kalau kita boleh ingat gambar ni senang. Jadi tujuan gambar ini adalah, apa dia tanya tujuan dia? Apa tujuan dia? Boleh mengingati jenis-jenis kecurunan dengan lebih mudah. Yalah. Betul lah. Jadi jawapan A betul. Ada satu lagi jawapan dia. Menunjukkan hubungan antara kecurunan dengan garis lurus. B pun betul. Okey. 9. Okey, nombor 10. Jarak mengufuk merujuk kepada nilai. Okey, jarak mengufuk maksudnya mendata. Mendata, tengok gambar rajah ada segitiga. Ini mengufuk adalah yang mendata. Jadi 2 lah. Jawapannya 2. Okey, nombor seterusnya. Jarak mencancang. Gambar rajah yang sama, mencancang yang menegak. Jadi jawapannya 16. Nilai kecurunan bagi PQ adalah, macam mana kita tahu? Ini kamu tengok pelajaran minggu lepas, ada saya bincang sudah ni. PQ dapat kira kecurunan dia adalah menggunakan rumus yang ke berapa? Rumus yang ke mana? Kalau kita tengok balik buku teks kita, muka surat 204 tadi tu kan. Rumus yang pertama, saya tak tunjuk lah. Jadi kamu cari sendiri, 204 ada rumus yang pertama kecurunan, iaitu jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi 16 bahagi dengan 2, jawapan dia adalah 8. Mencancang 16, mengufuk 2. Okey. Okey, nyatakan sama ada kecurunan LM positif, negatif atau sifar. Tengok LM condong ke kiri, kecurunan negatif. Okey. Okey, next 14. MN. Okey, adalah positif, negatif ataupun sifar. MN adalah positif. Apa lagi? NO ke kiri, jawapan dia negatif. Macam tu. Last sekali, nyatakan sama ada OQ. Okey, OQ. Saya kena stop lah sebab elektrik habis sudah ni backup. Jadi nanti saya itu sajalah untuk ini supaya kamu dapat idea lah tentang